Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Kejadian ini berlaku dah lama dah. 22 hari bulan November 2023. Masa itu, saya masih berada dekat bumi Madinah Al-Munawwarah. Jadi, saya tak naklah ulas benda ini sangat sebab benda ini berkaitan dengan dunia. Nanti orang duk kutuk saya pula, orang kecam saya. Orang pergi Mekah Madinah untuk beribadah, engkau bantai cerita pasal politik. Tapi, saya nak kena ulas juga sebab saya tak tahu kenapa, for some reason, Rafizi Ramli boleh koyak dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin punya soalan dekat Parlimen. Apakah soalan Tan Sri Muhyiddin Yassin? Ini soalannya. Analisis ekonomi pun masih belum yakin tentang proses pemulihan ekonomi negara setakat ini, malahan ada yang mengatakan gagal. Jadi satu daripada sebabnya ialah jawatan Menteri Keuangan itu yang disandang oleh Perdana Menteri. Di sini pun pernah disuarakan supaya diasingkan. Jadi saya nak tanya yang Puan Menteri bersetuju tak? Sudah sampai masanya supaya Puan Perdana Menteri melantik seorang Menteri Keuangan sepenuh masa. Mungkin yang Puan dilantik sebagai Menteri Keuangan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jelas dan nyata dekat situ Tan Sri Muhyiddin bertanyakan tentang soalan iaitu adakah ada perancangan untuk melantik seorang Menteri Keuangan yang dedicated? Bukanlah orang kata apa, Perdana Menteri itu menjadi Menteri Keuangan. Sebab kalau kita tahu, Pakatan Harapan kan bermanifesto untuk memisahkan kuasa Perdana Menteri dan juga Menteri Keuangan. Perdana Menteri tidak boleh memegang apa-apa jawatan menteri lain, terutamanya Kementerian Keuangan. Dan Rafizi Ramli memang dikenali ramai sebagai orang yang pernah membangkitkan usul dalam Parlimen untuk memisahkan kuasa Perdana Menteri dan juga Menteri Keuangan. Dalam erti kata lain, benda ini yang mereka perjuangkan selama ini. Apa moto mereka selama ini? Absolute power corrupts absolutely. Sebab kita semua memang tahu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, orang paling berkuasa dekat Malaysia ialah Perdana Menteri dan orang kedua paling berkuasa dekat Malaysia ialah Menteri Keuangan. Dan inilah yang dimaksudkan oleh pembangkang Pakatan Harapan dulu-dulu kan, ketika mereka menjadi pembangkang, inilah mereka perjuangkan, iaitu untuk tidak membenarkan Perdana Menteri memegang jawatan sebagai Menteri Keuangan dalam masa yang sama. Tetapi apa jawapan Rafizi Ramli? Ini dia. Tokoh yang paling baik untuk menjadi Menteri Keuangan ialah Perdana Menteri. Ya. Kerana siapa yang paling ada tanggungjawab paling besar untuk memastikan tata kelola perolehan, untuk mengelakkan ubah manifesto seperti yang berlaku sebelum ini, seperti yang kita pernah tahu ada kawan-kawan jana wibawa di sebelah sana. Allah. Kalau contohnya Puan yang dipertua, kalau contohnya Hebatlah Menteri. sama ada senator Menteri MITI menjadi Menteri Keuangan, kalau contohnya Yang Berhormat Kapit jadi Menteri Keuangan, contohnya dari segi kuasa dan juga pengaruh politik, kami dikira junior. Kalau ada yang cucuk sana, cucuk sini, akhirnya lobbynya itu akan tetap pergi kepada Perdana Menteri, dan Paguh sedia maklum tentang ini. Benda ini saya pasti inilah yang berlaku sebelum ini. Jadi akhirnya apabila tugas untuk memulihkan ekonomi ini dari segi perancangan, pelaksanaan diagihkan kepada kementerian masing-masing, dan dengarlah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nampak tak dekat situ? Rafizi Ramli seolah-olahnya sangat-sangat koyak dengan soalan daripada Tan Sri Muhyiddin itu sampai dia berpusing-pusing. Pergi kait dengan jana wibawa lah, pergi kait dengan pemulihan ekonomi lah, pergi kait dengan Menteri Junior lah dan sebagainya. Allahu Akbar. Apalah masalahnya Rafizi? Kenapa anda benar-benar koyak dengan soalan daripada Muhyiddin Yassin itu? Bukankah dulu anda yang memperjuangkan untuk mengasingkan kuasa Perdana Menteri dengan Menteri Keuangan? Kenapa bila orang memperingatkan anda balik tentang janji-janji anda, tentang iltizam anda, tentang apa yang anda mahu lakukan sekiranya kalau anda menjadi kerajaan, kenapa anda kena koyak? Itu persoalannya sekarang ini. Yang anda pergi kait dengan jana wibawa. Jana wibawa tu dah terbukti salah ke Rafizi? Dah ada orang yang sabit kesalahan ke? Yang kita tahu, Muhyiddin Yassin masuk kod pun tak lepas. Sebab apa? Sebab pertuduhan cacat. Tahu tak? Pertuduhan cacat. Itu yang jana wibawa yang anda duk
longkang-longkang yang ada duk canang-canang yang ada duk mainkan selama ini. Masuk court pun tak dan. Sebab apa tahu? Kes reject, pertuduhan cacat. Anda lupa ke benda tu, Rafizi? Tambah lagi satu, Rafizi nak cerita tentang orang kata apa? Oh, ini Menteri Junior. Contohnya, Menteri Miti jadi Menteri Kewangan. Oh, ini Menteri Junior. Nanti orang tak yakin dan sebagainya. Tengku Zafrul bukan Menteri Junior. Dia ialah Menteri Kewangan ketika era Perikatan Nasional. Maknanya dia dah ada pengalaman sebagai Menteri Kewangan. Bukan tak ada pengalaman. Bahkan Tengku Zafrul menjadi Menteri Kewangan ketika era yang sangat mencabar, iaitu era COVID-19. Allahu Akbar, Rafizi. Secara tidak langsung, anda sebenarnya telah memperlekehkan kemampuan rakan-rakan anda dan secara tidak langsung juga anda memperlekehkan kemampuan diri anda sendiri untuk menjadi seorang Menteri Kewangan yang berkaliber. Maksudnya dekat sini tuan-tuan sekalian, dalam senarai Menteri Pakatan Harapan Barisan Nasional ini, tak ada seketul pun yang mempunyai kaliber serta kredibiliti untuk menjadi Menteri Kewangan. Itu seolah-olahnya apa yang cuba disampaikan oleh Rafizi. Kesian Datuk Johari Gani. Beliau pernah menjadi Timbalan Menteri Kewangan. Beliau ada pengalaman. Beliau ada kekuatan. Beliau ada kaliber. Tetapi, dek kerana mulut Rafizi Ramli dengan beliau-beliau sekali kena sapu orang yang tidak berkaliber, yang tidak boleh menjadi Menteri Kewangan sebab Menteri Junior. Itu masalahnya. Jadi, apalah kita herankan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, inilah dia Kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional. Mereka sendiri tidak yakin dengan diri mereka sendiri. Mengapakah kita semua rakyat Malaysia kena meletakkan keyakinan pada mereka ini masalahnya, betul tak? Daripada kita undi mereka untuk menjadi kerajaan selepas ini, lebih baik kita tanya mereka soalan-soalan ini. Mau tak Tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?